Ada orang bagi teka-teki dekat saya mengenai ilmu mantik. Sudah ilmu mantik. Tak reti hamba ilmu mantik ni. Hamba mana reti ilmu mantik ni. Dia kata yang boleh memotong itu sebenarnya apa dia? Yang boleh memotong itu sebenarnya apa dia? Tajam atau pisau? Kalau yang boleh memotong itu pisau, kenapa pisau yang tak tajam tak boleh potong kayu? Pula. Kalau yang boleh memotong itu tajam, kenapa pisau yang tak tajam boleh memotong kek pula? Jadi saya jadi keliru. Boleh ustaz tolong jawab? Lah ni nak kecek tajuk makhluk ke tajuk Tuhan? Kalau kecek tajuk Tuhan, pisau pun Tuhan buat, potong pun Tuhan buat, perbuatan memotong pun Tuhan buat, terpisah di antara dua benda, terpotong pun Tuhan buat. Hangus Tuhan buat, api Tuhan buat, panah Tuhan buat belaka. Kadang-kadang Tuhan nak buat terpotong tanpa pisah, boleh. Tuhan nak buat putus tanpa perbuatan memotong, boleh. Tuhan nak buat pisah saja, tak potong, tak cakap gerah dengan pisah, tak putus, boleh. Tu tajuk Tuhan. Kalau tajuk makhluk akan berlaku kekeliruan. Kerana makhluk ni tidak ada hakikat sama sekali. Tak ada hakikat sama sekali. Maka kita nak buat makhluk sebagai sipir, sebagai gad kita untuk menentukan hukum hakikat, tak boleh. Makhluk dia berubah. Tuhan nak buat lagu ni, sudah. Kalau kita nak buat sebagai panduan pisah ko, ketajaman ko, perbuatan ko, apa dia yang memotong? Jadi keliru selalu. Kerana manusia itu, makhluk itu tidak ada hakikatnya. Jadi jangan bermain dengan akal. Kalau bermain dengan akal, mantiki dipanggil. Orang yang minat mantik ni orang suka main keedah akal. Asalnya keedah akal ini banyak percanggahan. Kalau tidak dipandu dengan wahyu Al-Quran. Tu tengok kalau kita baca dalam kitab-kitab tauhid yang ada mantik dalam tu, akan bercanggah di antara ahli falsafah dengan ahli mutakallimin. Kalau kita ngaji kitab besar sikit, ngaji ilmu makulat ke ilmu gapo, akan ada sebut ni menurut falsafah. Menurut ahli falsafah lagu ni takrif dia. Menurut mantik, menurut ulama mutakallimin ni maksud dia. Contohnya arak dengan jiring. Jiring kalau menurut ilmu ulama mutakallimin, setiap benda yang berdiri dengan sendiri tu dipanggil jiring. Kata falsafah dak, benda yang memenuhi sendiri tak dipanggil jiring lagi. Kadang-kadang dipanggil titik, nuktah. Kadang-kadang dipanggil khat. Kadang-kadang dipanggil jising. Kalau boleh menerima 3 cara belah dipanggil jising. Kalau boleh menerima 2 cara belah dipanggil sutuh. Kalau benda terima 1 cara belah dipanggil khat. Kalau tak terima belah dipanggil titik. Dia bagi pula. Menurut orang ni tak lagi. Jadi kalau nak ikut gak jadi kau masalah pula. Muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, akah mustawi, syikir, askar, tanakub, goni. Sudahlah. Ilmu akal ni boleh untuk buat berdebat, untuk menguatkan hujah agama kita sahaja. Kerana kadang-kadang kalau orang bisa mantik, kita pula kalah, tak pandai nak jawab sudah. Sebab tu mantik ni jangan ajar sangat kepada orang awam. Kerana takut orang awam nyopening. Tu tengok orang duk berdebat sekarang lah ni. Dia guna mantik. Maka kadang-kadang kebenaran tak boleh jawab. Sebab dia bisa lajak mantik dia. Imam Ghazali mula-mula ilmu mantik masuk ke dalam agama kita. Ilmu mantik ni ilmu daripada luar diserap masuk kepada agama kita. Ilmu mantik ni. Maka Imam Ghazali tak setuju mengharamkan pengajian ilmu mantik. Maka dia berdebat dengan sesek ni, ilmu mantik ni. Kalah habis. Imam Ghazali tak guna ilmu mantik. Dia berdebat cara dia. Kalah habis.
Bisa lagi dia otak dia. Orang menggunakan akal ni tak semestinya mantiki. Mantiki ni dia ada pengajian dia. Dia ada bab dia. Bab tasawuf, tasdik dulu. Bab goni, bab goni, bab goni. Ngaji. Orang guna akal ni dia tak ada. Oh bismillah. Berok. Tetapi ilmu mantik ni khilaf ulama. Ada ulama kata boleh belajar. Ada ulama kata tak boleh belajar. Ahli sunnah kata boleh belajar. Untuk mengawal, untuk menjaga akidah kita sekarang. Tapi masalah juga kalau orang tak faham mantik, jadi wahabi juga kan. Tak faham apa. Tuhan bukan berada di dalam alam. Tuhan duduk luar. Oh, pelik juga. Duduk luar. Tuhan duduk tengok ke luar kita. Luar duduk mana pula? Tak tahu. Dia duduk luar ikut dia. Selain daripada alam. Tuhan tak duduk dalam alam. Tuhan duduk luar daripada alam. Duduk jengok kita, duduk tengok kita. Luar dengan dalam ni tempat luar dalam. Bukan luar dalam. Luar dalam. Bukan maksud luar dalam tu. Dok luar, dok dalam. Tu tepat dia panggil. Ya tepat ni 10. Atas, bawah. Kanan, kiri. Tu tepat belakang. Depan, belakang. Ni dah dah. Luar, duduk dalam. Tu tepat belakang. Dekat, jauh. Tu semua dekat. Tu semua tepat belakang. Demo duduk jauh dengan hamba. Tepat tu kecek tu. Demo duduk dekat dengan hamba. Tepat tu. Demo duduk dalam hamba. Tepat tu kecek tu. Demo duduk dalam hamba. Demo duduk luar hamba. Tu tepat belakang tu kecek. Maka tu ini bersih. Tak perlu kepada sebagai tepat. Maka 10 benda ni kita nafi daripada Tuhan tu. Jadi tak payah pening ya. Soalan tu. Pisahkah yang memutuskan ataupun tajakah yang memutuskan. Tak payah fikir. Kalau dia nak kata tajak, ada bab-bab tajak yang memutuskan nampak. Ada bab-bab nampak macam pisah pula yang memutuskan. Sebab apa? Makhluk tak ada sifat. Makhluk tak ada hakikat. Jangan buat sifat makhluk ni. Mungkin dia tu perbuatan Tuhan. Tuhan nak buat tak sikit tak buat nak kata mana? Kalau kita kata tajak tu memutuskan. Tuhan nak buat tajak saja, Tuhan tak sibuk putus. Nak mana? Nabi Allah Ibrahim, Ismail anak dia. Pisah tajak kemarin, tak putus tekak Nabi Ismail. Nabi Ismail kata, ayah tak si semelih saya ni, ayah buat selu-selu. Ayah dia kata, Nabi Ibrahim kata, aku tak buat selu lagu mana? Dia kata pisah dia tajak, dia ambil pisah dia letak di batu, terbelah batu. Terbelah pula batu. Tu kata, makhluk ni tak ada hakikat. Tak boleh buat sipil lah. Ya sebenar sipil-sipil ni di tu. Hak tu hakikat sebenar. Kita boleh buat mustahil, boleh buat wajib, boleh buat harus di tu. Sebenarnya. Di makhluk ni, gitu. Payuh nak buat sipil, panggil subjektif. Benda kadang-kadang lagu ni, kadang-kadang perbuatan tu. Saya mimpi jumpa Habib Ali Zainal Abidin. Dan beliau memberi ijazah serbai kepada saya dalam mimpi itu. Adakah sah ijazah serbai itu melalui mimpi? Atau lebih baik untuk berjumpa beliau untuk dapat ke ijazah tersebut? Terima kasih. Pergi jumpa lah. Kita ni bukan hidup alam mimpi. Kita ni bukan cerita tu. Di alam fana mimpi. Orang duk ngoya tu ke? Kita bergawe, kita bercinta di alam mimpi. Bukan. Kita kena duduk berpijak di bumi nyata. Ni kita duduk ni. Jadi serba ni pergi jumpa dengan Habib minta dia. Tu jelas. Kalau kita riwayat melalui mimpi, orang tak puas hati. Dolo kan demo lipat. Demo biasa lipat tu Amo tengok maya Jumaat pun tak mari. Janji nak taat tu tak taat demo. Kalau benda tu demo lipat, ambo lagi-lagi takut demo lipat lagi. Maka mimpi ni tak boleh buat jadi hujah. Ada ulama riwayatkan sesuatu melalui mimpi. Ya, tetapi molek riwayat secara jaga, secara yaqazah. Dia panggil sanak hidayah, sanak barzakh. Sanak barzakh ni sanak melalui orang mati dah. Maka menurut kaedah tak sah periwayatan lagu ni. Menurut ilmu hadis memang tak sah lah. Dia kena riwayat daripada orang hidup. Tetapi orang sufi terima riwayat alam barzakh. Kerana orang sufi dia bukan tajuk orang hidup, dia tajuk orang mati pun dia faham orang sufi ni. Kerana sebab dia boleh berhubung dengan orang mati. Dia bukan berhubung dengan jasad ni, ruh sama ruh. Apabila ruh tak ada istilah mati, ruh tak mati.
Hak mati ni jasad, maka duk berhubung lagi lah. Maka jasad, ruh, jasad barzah ni sah menurut orang sufi. Tapi orang-orang hak zahir lagu ni tak boleh terima. Maka kita kena ambil juga lah ilmu orang, terima sanak secara zahir. Dipanggil sanak hidayah, dipanggil. Sanak hak zahir lagu ni. Sanak barzah, orang-orang sufi saja terima. Takut menyelipak ya apa ni. Ustaz boleh tak ijazah ayat untuk mengunci musuh? Dan cara mengamalkannya iaitu la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu debu pun kecuali dengan izin Tuhan. Hamba tak ingat dah lagu mana ayat ni. Cuma setiap kali kita nak gocoh, nak gapo dia, amal kita niat pegang dalam hati kita, tidak bergerak satu debu kecuali, tidak bergerak satu benda kecuali dengan izin Tuhan. Kacik selalu, tahan apa? Nama. Buat gitu. Tu isyarat dia dah. Orang dulu nak isyarat, dia koci dengan apa dia. La tataharraku. Gitu. Dah. Ya ada cara sebut dia. Ko i ko u ada cara dia orang tua dulu. Bisa dia. Koci lah orang. Jadi niatlah, tak salah ayat ni, makna dia betul. Tak, kita niat sungguh dari hati kita. Hak ni pengajian lah. Hamba nak ayat ke mana? Nak ayat lebih-lebih takut. Pak ni buat ni, pasal pak ni minat nak jadi wali. Bukan wali pun nak kelebihan. Bukan nak jadi wali taat Tuhan. Bukan nak wali semaya, wali jadi alim, nak wali nak terbang, wali hak tu. La tataharraku ni boleh. Orang sufi ni dia ada dua cara dia. Pertama dia panggil istilah dia dah. Jangan silap faham ni. Dia panggil Tuhan duduk luar, Tuhan duduk dalam. Tu istilah dia. Tuhan duduk luar, Tuhan duduk dalam. Gerak hamba, gerak Tuhan. Betul. Dah dia kata kita gerak ni gerak Tuhan dah. Maka cekak gerak hamba ni kalah. Dia kata dia sebut. Gerak hamba ni gerak Tuhan, tak kalah gerak hamba. Gerak dia sebut. Dia pegang semua. Gerak. Senyap orang tu. Ada orang ni Tuhan duduk dalam, tak duduk luar. Dia panggil Tuhan duduk dalam. Ada tu Tuhan duduk luar. Tuhan duduk luar ni maksudnya tu nampak bisa Tuhan ni. Kudrat Tuhan ni nampak berlaku kiamat. Atau panggil Tuhan duduk luar masa tu. Istilah dia lah. Yang faham orang kata tu. Saat ni kata tak boleh kata Tuhan duduk luar, Tuhan duduk dalam. Istilah dia. Istilah. Bukan makan kau gapo dia dah. Gitulah, tak boleh banyak-banyak pok ni paruk kata. Biar ngaji fardu ain lepas dulu. Biar masuk syurga dulu. Ni bisa kemain, juru orang gapo dia masuk neraka. Allah, tak ada pedah sebutih apa. Baiklah kita ni tak ada gapo dia kena tipah kat orang pun sengih-sengih kita. Nya tumbuk demo pun berdarah hidung. Tak apalah tapi masuk syurga kita. Hak tu. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa dia yang dihelok daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Hak ni sebenarnya berjaya. Hak lain tu siapa-siapa ingat ya. Kita kena nipu kat orang atas muka dunia. Tak apa, hak penting syurga. Kita kena hina kat orang semacam mu ni bodoh, mu ni tolong, mu tak ada kelebihan, mu ni tak ada makna hidup gapo dia. Tak apalah. Hidup seperti tak ada gapo dia. Tak apa, masuk syurga. Hak tu daripada kejayaan sebenar orang dapat anugerah, orang puji kita masuk neraka. Allahu Rabbi, tak ada. Tuhan kata tidak berjaya. Kalau kita nak memperbaharui wuduk, adakah kita mesti membatalkan wuduk yang dahulu? Nama dah baru wuduk. Baru ni bukan makna dia benda baru, tapi tajdid wuduk maknanya ada air semaya lagi. Kalau tak ada air semaya dipanggil ambil wuduk. Mana kalau tajdid ni hanya baru saja, bagi ada dah lama dah pun baru sikit. Kalau kita sunat tajdid wuduk kalau kita guna dah wuduk tu. Kita ada air semaya. Kita pun semaya dah sunat sekali. Gunalah ambil air semaya tu. Maka sunat kita perbaharukan wuduk. Ni kita ambil air semaya, tak guna langsung lagi. Tak buat semaya, tak buat gapo dia lagi. Kita pergi ambil pula. Jangan buat gitu. Tu tak sunat lagu tu kerana bazir air. Biar guna dulu gak air semaya ni. Barulah kita baru. Lagu tu. Ustaz, apa maksud tak mata kanan berkedip-kedip? Demo nak kena stroke kau gapo dia tak tahu.
Pelik-pelik. Hang ni hangpa tak tahu ni kadang-kadang orang. Orang dulu dia ada pengalaman hidup. Kita ni hidup sehidup-hidupnya. Nah, orang zaman dulu dia ambil satu ayat Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam tubuh kamu, di tubuh kamu mu tak perhati kau gapo-gapo dia. Ayat Quran tu suruh. Maka orang dulu dia perhati tubuh dia. Kalau dia nak jerit, mata dia kelip-kelip. Tengok budak kalau nak jerit tu nak jerit tu. Jadi pengalaman dia. Dia tengok kalau kelip acak tu nak jerit dah tu. Kalau kelip sebelah kanan teringat kat orang kau, kalau nak jerit kau nak boleh pitih suruh gatal tangan suruh pun nak boleh pitih ya. Apa kena nampak kat orang. Boleh tapi boleh rezeki jugalah nampak kat orang pun. Jadi orang dulu dia perhati diri dia sebab Tuhan suruh. Maka antara ilmu orang zaman dulu, ilmu tubuh badan. Dia tengok tubuh dia. Dia biasa kalau tarik lalat sini misalnya, kuat nipu. Ambo ada doa asodo. Ada sini sampai pernah ambo. Jadi kalau mata sini, kalau tarik lalat sini, dia ada. Orang dulu pengalaman saja. Nak kata wajib dak tapi berdasarkan pengalaman hidup dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Orang dulu hidup dia bermakna. Kita hidup tak ada makna langsung kita hidup. Tak usah perhati langsung diri kita. Makhluk, kejadian alam, pokok tak usah duk cara. Hak ni ada khasiat. Pas mula apabila kita kecek, dia duk kata karut. Komunitas karut, munggah karut, goni. Dia tak aja perhati pun. Hidup tak ada pedoh. Baik demo selok pada demo hidup lagu ni. Orang dulu hidup dia ada makna. Tu orang panggil orang hidup bermakna. Kehidupan yang bermakna. Jadi kalau dia masuk tangan kanan, mata kanan berkedip-kedip tu tak tahu hangpa tak ingat dah. Tanya orang tua lah, orang tua banyak pengalaman. Ustaz, saya ada ajak isteri saya pergi belajar ilmu tauhid kitab Faridah. 2 hari tiap-tiap minggu, 1 hari dia pergi, 1 hari lagi dia tak nak pergi. Disebabkan 1 hari tu dia tak nak pergi, saya denda dia 1 minggu tak boleh keluar rumah. Kecuali hal penting saja. Tu pun saya izin. Boleh kau buat denda macam tu Ustaz? Terima kasih. Boleh. Pelajaran. Bukan kepada bini, kepada anak kita, kepada siapa-siapa dia pun boleh. Kalau kita ada kuasa atas diri dia. Seorang suami ada kuasa atas isteri dia. Maka denda tu bukan nak seksa dia, bukan nak hina dia. Tetapi nak muliakan dia lagi. Orang yang belajar ilmu agama Tuhan mulia. Royak dia gitu. Jadi abang denda ni bukan nak hina awak, nak suruh awak jadi lebih mulia lagi. Lebih disayangi oleh Allah dan Nabi Muhammad. Royak dulu sepatah baru denda. Jangan denda dalam keadaan dia tak faham. Takut dia faham kita benci ke dia, kau apa dia. Tak. Kita nak mulia ke dia lagi. Awak nak masuk syurga ke tak? Abang tak boleh pergi syurga kecuali awak buat taat kepada Tuhan. Lagu mana taat Tuhan? Belajar ilmu tauhid, maka tu taat Tuhan. Awak nak masuk syurga. Jadi abang denda awak ni supaya awak boleh masuk syurga lah. Apa faedah kalau abang wi harta wi gapo awak masuk neraka? Tak ada faedah. Baiklah awak kena denda. Awak tak boleh tubik seminggu tapi awak boleh masuk syurga. Nak je. Nak. Gitu Kena kecek dulu sepatah. Apakah kelebihan beramal dengan selawat kasih? Oh, selawat kasih. Ada makna lalu. Macam mana nak beramal dengan selawat tu? Hamba royak ada selawat tu lah sebanyak mungkin. Tu di antara selawat yang hamba duk amal dululah. Lah ni dah amal juga. Tapi dulu hamba duk amal banyak amal selawat ni, selawat kasih. Hamba tu nama selawat kasih tu. Sebab perkataan kasih ada dalam itu Hak ijazah dia tak ayat kata selawat ni selawat kasih pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub habibni ilaika indaka wa indan nasi ajma'in. Ya Allah ya Tuhanku, selawatlah kepada kekasihmu yang dikasihi. Kekasih yang dikasihi. Ada orang kekasih tapi tak dikasihi. Dahlah dia kekasih, dia dikasihi. Siapa dia? Nabi Muhammad. Habibni indaka. Ya Allah, jadi ke aku ni disayangi di sisimu dan di sisi manusia seluruhnya. Amal selawat ni banyak. Sebanyak mungkin duk saja Allah SWT al-habibil mahbub habibni indaka wa indan nasi. Tu selawat ni. Selawat ni pergi kepada Syed Muhammad Alawi Al-Maliki.
Tu dia terima ijazah. Dia kata dia terima ni depan ni selorang Kaabah tu ke? Selorang mah, orang tua panggil selorang mah tu. Bawah tu hamba terima, dia kata dengan Syed Muhammad Alawi Maliki. Sekurang-kurangnya selawat tu jadi pahala kebajikan kat hamba dan dia juga kalau orang beramal. Ustaz boleh tak minta ustaz beri ijazah zikir Allah. Zikir Allah dan la ilaha illallah. Ustaz, apabila zikir la ilaha illallah dan Allah, apa nak hadirkan di dalam hati supaya hati tidak mati? Terima kasih ustaz. Oh payah. Tajuk ni kena tajuk panjang sikit. Tapi hamba ijazah ke dua zikir ni sebagai zikir saja dulu. Hamba tak wi ke edah wi gapo takut ia jadi panjang, hamba kena bimbing jadi masalah pula. Kadang-kadang mari nak jadi murid, wi nampak payah sikit, batal tak jadi pula. Jadi tak ramah. Mulut tu ramah, nak tu ramah. Bak nak semua orang nak. Tetapi dari sudut perbuatan ai ramah tak sih perbuatan. Jadi la ilaha illallah ni hamba terima ijazahnya, hok banyak ijazah tapi hok secara umumnya zikirlah la ilaha illallah tidak ada bilangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Duk saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah pula ni dalam hati dah. Dak gini. Dia tak bunyi mulut dah. Jangan bunyi Allah. Okey. Duk senyap dah. Biar hati aja gitu. Kerana apabila mulut kita senyap, hati ada lagi. Sebab tu orang tidur, orang zikir lagi Allah. Sebab tu setengah guru sufi, napah dia tu, time dia tidur bunyi. Bunyi Allah. Orang teh dia, doktor, getah jantung dia, bunyi Allah. Bunyi jantung dia gerak menurut napah dia tu Allah. Jadi latih, kena latih dulu. Jadi dua amalan itu hamba ijazah sebenarnya hamba terima daripada guru hamba. Insya-Allah hati itu akan hidup. Kerana apa? Kerana hati kita berhubung dengan yang maha hidup. Al-Hayyum la yamut. Yang hidup yang tidak mati, yakni Allah. Pada masa sekarang, siapakah ulama di selatan Thailand yang masih hidup, yang alim dalam ilmu fiqh dan usul fiqh? Boleh ustaz bagi tahu nama dia siapa? Hamba ni tani ni ramai babo-babo alim. Jadi hamba nak oyak pun tak tahu sebab alim belaka tu kan. Pergi ngajilah. Boleh baca kitab belaka babo-babo. Baca kitab usul fiqh, belajar kitab fiqh. Ada babo tu baca musolli saja 9 tahun dah. 10 tahun baru khatam. Baru tahu dia setara mana alim. Hamba ni baca cara tak supa hamba ngaji. Tu hamba baca ni. Bro baca lagu ni. Orang tua dulu tak baca lagu ni, dia kata bukan mengaji lagu tu kubal lagu tu. Orang dulu dia baca so syarah. Dia nak tunjuk. Jadi sana ni cara pengajian dia lagu tu. Alim belaka gila macam-macam ramai babo-babo. Jadi hamba nak tentu hamba tak tahu. Tak kenal secara kita mana tahu orang alim ni. Nampak dia tak ngajar usul fiqh, takut dia alim tak tahu. Sudah kita nak ayat guano tak tahu. Jadi tak boleh nak royak hamba dah. Pergi tanya orang-orang yang kenal kau apa dia babo-babo mana. Insya-Allah nama babo dah. Orang tak panggil babo kalau tak boleh baca kitab besar-besar. Bo nak panggil ustaz pala telaong, abel pala telaong. Boleh. Orang dulu dia panggil abel. Orang tua dulu panggil abel licaya. Orang panggil abel dulu. Bemik. Babo mik Selangor panggil bemik ya. Bemik. Abel mik. Panggil Pak Do. Pak Do Mekah. Pak Do tak panggil tak guru. Tak panggil babo. Babo lah ni baru dia panggil babo ni. Dulu orang panggil Pak Su, panggil Tok Kenali. Orang tak panggil Tok Guru Tok Kenali, Tok Guru Kenali. Tak panggil. Orang panggil Tok Selehong, Tok Kemuning. Orang tak panggil Tok Guru dulu. Jadi tempat kita dia panggil gitu. Tawaduk kau lagu mana tak tahu. Ustaz nak tahu orang hok masuk dalam duit share rantai. Gapo dia ni
Contoh turun modal 200 dapat 2000. Apakah hukumnya? Jazakumullah. Hamba tak faham ni. Jarang orang nak WPT 2000 peri-peri ni. Lah ni kita kena faham konsep kita kena faham. Kita ni jangan buat temok sangat kat PT ni. Jangan buat tomok sangat kat. Sebab kita tomok ni banyak kena tipu ni. Nah, orang panggil apa dah? Skin cepat kaya ke apa dah? Zaman dulu tu. Skin cepat kaya. Sebab apa? Kena tipu. Mocik mari ustaz kita kena tipu. Dah awak tomok. Mewuk mana nak wik kita PT peri lah ni. Siapa dia nak wik kita PT peri? Wik PT 2 riyal, wik 1000 kita. Adik-beradik tahu buat kerja lagu tu. Dia bukan adik-beradik kita nak wik. Kena mikir yang ngatak warah kita. Mesti ada benda dia buat kerja ni. Kita kena mikir jangan nak tomok tahap tu kak. Ni dia kata wik 200 boleh 2000. Lagu mana yang pisah, lagu mana tak tahu. Dia buat nego lagu mana. Pas kena tipu saja. Tu kata. Kena ia jelas. Dalam Islam ada masalah kirak ni. Kirak ni panggil wi modal nego. Orang lain tu. Hak ni demo dak saja ya be. Demo wi pitih kamu 200 ya. InsyaAllah demo dak saja. Boleh-boleh ambo wi 2 juta demo be. Mocik tu habis pitih yang panggil. Lepas tu kena tipu belakang. Biar mikir gak autok warah kita. Kalau betul demo nak wi pitih kat ambo wi 200, demo nak wi 1000, berarti demo nak wi kat ambo 800. Ambo tak payah wi lah 200. Demo mai 800 lalu kat ambo. Tak 1000 juga. Lepas tu supaya ambo wi 200, demo wi 1000, supaya demo wi 800 free kat ambo. Awak mai 800 free gitulah. Ada orang telefon. Ustaz kalau ada orang nak masuk PT kau ustaz 2 juta. Cuma ustaz kena labu lah sikit dalam 200 ngopoh hok bagi kau ni. Gini lah. Wak mari 2 juta tu tak apa ambo wi 1000 kat apa demo. 10,000 ambo wi ke demo. Wak mari berjuta dulu. Tak wi tak boleh wi. Pula napa dah tu nak pergi kat mana. Kita kena guna pala lutut tu kata kak. Dok guna kok nafsu sangat. Takut jam nipu lah 200 gini. Cara ni. Dia panggil apa dia dulu? Allah skin cepat kaya. Gapa dia tak ingat dah. Hok zaman dulu so. Patut bila kena tipu mari sengih-sengih semaya hajat lah, semaya istikharah lah. Jeng kita nak semaya hajat nak minta dengan Tuhan. Minta Tuhan kerana nafsu demo, kerana tomok demo, hamba minta dengan Tuhan. Malu hamba nak minta. Bolehkah kita sebagai anak jemaah merasa puas atau jemu dengan iman kita? Puas itu iman hamba. Mungkin sebab lama sangat dah jadi imam. Dan tak pernah bertukar-tukar tok khatib jadi imam Jumaat. Adakah perasaan saya ataupun kami ni salah di sisi syarak? Maafkan kami yang jemu yang puas ni. Kalau WPT tak jemu. Biar tiap-tiap hari pun aku heres sungguh kata. Kalau bab tu imam, kalau bab ceramah agama, kalau bab agama, kalau bab ibadat puas selalu. Kalau WPT sejak sekali pun tak apa. Tak puas kau apa cik? Nama, tiap sejak sekali. Susah-susah ya wewe. Wis 1000 sejak. Allah susah. Puas ayam tak puas tu kita kata. Nak kata salah pun dok tapi tanya di email kita sendirilah benda ni. Tanya email kita sendiri. Kalau orang WPT tiap-tiap hari. Kita suka ke dok? Gitulah, gitu kita. Tanya email kita sendiri. Ambo nak kata salah sangat kau makruh kau lagu mana? Pandai-pandailah jawab. Kalau Tuhan tanya lagu tu lagu mana? Bapa mu puas untuk imam mu? Tok imam mu ada buat salah ke tak? Dia baca khutbah salah. Betul. Dia semaya betul. Betul. Lepas tu mu puas buat apa? Kalau orang WPT kau mu lagu mana? Nak jawab tak boleh. Tak sepuas maluk Tuhan. Tak apa kalau letak gambar ulama depan telefon sedekah dia perempuan. Ulama tu perempuan. Molek jangan letak lagu tu lah. Dalam telefon kita tak sesuai letak gambar ulama. Pas kita letak punggung. Gambar ulama tu duk tok punggung kita, gamuk. Patu gambar ulama ni bukan wallpaper. Orang letak gambar ulama nak ambil berkat. Tak layak letak dalam handset kita. Gapo dia tak ada dalam handset kita. Kita duk ngopak duduk buat gapo dalam handset tu. Jangan letak tempat-tempat lagu tu gambar ulama. Tak tempat munasabah, gantung dinding. Sesuai. Kerana tujuan gambar ulama nak mengingatkan kita kepada agama kita. Tengok orang lain semangat nak ngaji, tengok tok kenali semangat nak ikhlas, semangat nak apa dia.
Tok di telefon, tok wayo ah. Tok gambar kita. Tok ambo show tok gambar kita sendiri. Kita nak lipat pun hang gambar kita lah. Kita bos rebai besar gambar kita, tok lah gambar kita nya. Tak apa. Tapi tok kenali tok seorang. Seru hati tok kenali tok seorang. Gambar perempuan kau ulama tu kau hok jantan kau molek tak payahlah. Gitu. Apa toh lagi gambar ulama hok berlain jenis pula. Hok tino tok gambar ulama jantan. Gambar ulama jantan pula cari hok tak cari tok kenali tok selehong hok tasawuf, cari hok semak-semak pula. Allah. Ada makna ni. Pulak tengok tayang hok semak-semak, tayang munajat bubuh filter pula. Allah tak salah jadi karuk, maruk dah pula. Bukan nak ke agama tu nak muka lain dah pula. Lepas tu kalau gambar ulama perempuan pula tak salah. Mulia ke dia sebagaimana Tuhan mulia ke dia. Letak gambar di tempat yang sesuai. Ada setengah amalan kita rasa suka nak buat. Bila nak buat jadi tak sedap. Jadi bila tak buat tak sedap duduk. Nak kena buat juga. Bila buat alhamdulillah macam lega. Adakah itu nafsu semata-mata? Tak juga. Ya gini. Masalah nafsu tidak nafsu diri kita, bukan diri ibadat tu sendiri. Ada orang buat ibadat yang sama tapi dia bukan nafsu. Ada orang buat ibadat yang sama tetapi nafsu. Maka kalau bagi nisbah kepada kita, hati hok masih ada nafsu jahat lagi, maka kena perhati ibadat kita. Takut kesedapan itu lahir daripada nafsu jahat kita. Bagi orang yang hati sudah bersih, maka tak ada habuan nafsu jahat. Maka dia buat ibadat rasa sedap, betul sungguh mari daripada iman dia. Mana kalau kita hok jahat ni ada makna lagi, maka kena perhati ibadat kita kalau sedap tu, aku niat apa ni jadi sedap ketemu ni. Apa jadi sedap mengata kau orang sangat? Apa takut jadi makna nafsu situ. Maka bagi yang tidak bersih, perhati ke ibadat dia, takut-takut ada nafsu. Ustaz saya nak tanya di Maha Ustaz. Maha bukan Maha ambo ni, ambo pondok ya, pondok Cak Ayah tu. Pondok Cak Ayah, bukan kata kicak ya Cak Ayah ni. Pondok Cak Ayah yang ambonya. Ustaz ambil umur 30 dah. Allah, 30 sama tua dengan ambo. 30 ni tak boleh mengaji dah tempat ambo lah. Sebab pak ambo ni budak-budak ya. Sebab tu ambo buat pondok Cak Ayah sebab rupa anak ayah dah lah pak ambo ni lah. Ramai budak jadi kena mitah lagi, pakai pukak lagi. Jadi umur 30 ni tak boleh cari habis pukak-pukak ambo. Atau ustaz tahu mana-mana madrasah untuk umur 30 lebih lah. Abang saya nak belajar tapi umur dia dah berusia daripada remaja, maknanya tua dah lah. Jadi kita cari pondok tradisional lah, Pasir Tumbuh ada, Lubuk Tapah ada, Pondok Seligi ada. Pondok Berangai ada, Pondok Gelemah ada, banyak lagi pondok-pondok tua, pondok Bangus tu macam-macam pondok dah, pondok tradisional terima belaka. Pondok ambo ni budak-budak lagi. Ambo tak ambil orang tua sebab takut disekeh kepala ambo. Kalau budak ambo boleh sekeh kepala dia, kalau orang tua dia sekeh kepala ambo pula. Boleh ustaz terangkan tentang aura dan kelebihan orang yang memakai barang emas dan perak. Emas dan perak ni dia ada aura dia. Aura ni tu hewi kelebihan kepada satu benda, dia ada kelebihan dia. Getaran dia panggil. Getaran dia, frekuensi dia menyebabkan sesuatu. Perak dia ada getaran dia, emas ada getaran dia. Jadi orang Tino molek pakai emas. Orang tua besar, emas ni ibu. Belilah bini kita gelai, sorak tak apa dah. Wak ibu denuk, ibu rezeki. Emas ni dia tarik dia tarik harta lain. Kalau kita ada emas, cicing sorak tak apa dah, dia akan tarik harta lain. Perak ni ada kelebihan dia juga. Aura-aura ni kita latihlah aura ni. Aura positif, aura negatif. Aura negatif ni benda-benda tak comel. Aura positif ni kalau kita agak motivasi hidup kita lah, mikir positif.
Kadang-kadang kita duduk dengan seorang jadi rajin buat ibadat. Kadang-kadang kita duduk dengan seorang jadi malas buat ibadat. Apa? Aura negatif jakit dengan kita. Aura positif dia jakit dengan kita. Sebab tu Nabi suruh pilih saing. Sebab apa saing tu? Sebab dia ada aura dia. Waktu kajian lah, tengoklah orang mengaji bab aura. Macam-macam lah, aura warna, aura goni, aura napah, macam-macam. Uzlah batiniyah tu apa? Mohon pencerahan. Terima kasih daun keladi. Uzlah batiniyah. Gapo dia tak tahu batiniyah ni. Batiniyah ni banyak makna ni. Batiniyah ni maksud gapo dia? Ilmu tenaga batin ko? Ilmu tenaga dalam ko? Maksud batiniyah ni gapo dia? Ajaran batiniyah ko? Gapo dia maksud uzlah batiniyah ni? Uzlah ni ada dua, dipanggil uzlah kubra, uzlah sughra. Uzlah ni menjauhi daripada manusia. Menjauhi daripada manusia dua cara. Pertama uzlah sughra. Uzlah sughra ni apa dia? Kita pakai toilasel lagu ni. Tutup muka kita supaya kita hak ke pandangan jangan banyak melihat makhluk. Kita hak ke pandangan kita supaya uzlah sughra dipanggil. Ataupun dipanggil khalwah sughra. Keduanya dipanggil khalwah kubra. Kita pergi duduk dalam gua tak selesai dengan orang. Hak tu khalwah kubra. Boleh buat belaka. Gapo dia maksud sebenar batiniyah ni hamba tak reti. Gapo dia nak pergi kat mana tak tahu. Bagaimana iddah seorang wanita jika selepas 2 minggu diceraikan ditakdirkan dia mengandung? Mana boleh awewe. Mana boleh orang lepas pada cerai baru mengandung, tak boleh. Berarti dia mengandung ketika dia nikah tu cuma baru perasan, baru dapat kesan. Mana boleh hamba tak nikah, hamba duduk dalam iddah tiba-tiba mengandung. Awak pergi zina ke? Munasabah kata. Berarti dia tak perasan dia mengandung dah ketika cerai saat ni. Maka lepas cerai iddah 3 kali suci, 3 kali suci lagu mana ditakdirkan mengandung, awak kena lepas lahir ke anak tu. Kerana syarat nak nikah baru bagi wanita mesti rahim tu bersih daripada anak dan benih orang jantan lain. Bersih ke kosong ke dulu. Kalau awak tak disetubuh ke apa dia, biar mari haid 3 kali dulu. Berarti memang kosong sungguh rahim. Ingat kalau sekali haid belum tentu. Ada orang tu sekali haid tu ada lagi lekat benih hok dulu, hok dulu. 2 kali ada lagi lekat dengan benih dulu. Maka syariat kata 3 kali baru bersih betul-betul rahim tu. Maka kalulah ada benih hok dulu takut capur, nikah dengan tok lelaki baru, anak ni nampak serupa dengan tok lelaki dulu. Jadi lagu mana perasaan? Lagu mana? Ada dah kisah lagu ni? Bapa? Nikah dia ada benih hok tok lelaki dulu lagi. Maka sebab tu syariat nak ajar kata anak biar nisbah betul-betul. Dia jadi lagu tu nak nisbah pada siapa dia? Ni anak saya ke? Muka supaya tak lelaki awak dulu ni. Biasa ya belo ni macam-macam lo ni. Numbas ruah hamba. Mula nak jadi kau baloh pula. Sebab tu kena cuci rahim dulu nak nikah dengan orang. Sebab apa? Sebab apabila tak lelaki baru dia nak tuai benih dia pula. Hak benih dulu biar betul-betul kosong dulu. Syariat ajar lagu tu. Masa lepas iddah cerai 3 kali suci dia dapat tahu dia mengandung. Dan tak dapat haid. Masih kena tunggu 3 kali suci atau iddah berakhir selepas melahirkan. Tentu lepas lahir. Memang kena tunggu lepas lahir. Jangan tak kira lah. Iddah 3 kali suci tu tak jadilah. Kena tunggu sampai lahir ke anak. Lahir ke anak pula tengok. Kalau kembar kena lahir belakang dulu. Boleh kau minta tolong tanya ustaz penawar penyakit hati, liver. Mata jadi kuning, badan kuning, mulut kuning, badan berbau. Terima kasih. Nyakit kuning, demam kuning, nyakit hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B. Hepatitis B teh sikit, A tu bahaya. Tak tahulah ilmu orang doktor lah ni. Biasa A ni bisa sekali macam biasa dapat A. Tu bisa lagi. Hepatitis pun A lebih berat pada B lagi.
Jadi nyakit kuning ni tahu macam-macam orang dulunya. Macam-macam. Kadang-kadang dia cari pokok dukung anak tu. Pokok dukung anak tu tepi padai tu ada. Kita cari bawah daun dia tu ada macam butir. Butir panggil tengah dukung anak. Pokok tu dukung anak dia panggil. Rebuh air buat minum kau gapo dia. Insya-Allah patu makan vitamin hati. Insya-Allah lah banyaklah. Hamba pun tak ingat dah. Nyakit kuning ni gapo dia. Kalau di Kelantan gak gi kedai Cina cabai tu, beli obat kata obat penyakit demam kuning kau gapo dia. Minta dengan dia makanlah obat tu insya-Allah sembuh. Apa hukum kalau bini cakap abang lepaskan saya sekarang? Ikut dia. Dah awak dak pegang tangan dia, nak suruh lepaslah. Pegang tangan. Gapo dia maksud lepas tu? Suami terus jawab, okey. Okey tu gapo dia maksud? Lepas tu gapo dia maksud? Boleh jatuh tolak? Tak lagi. Tak jatuh tolak lagi. Duk main melepas. Oh, abang baru melepas. Melepas tandah, tak kira lagi. Perkataan lepas tu bukan untuk cerai. Ada banyak makna. Awak bukan isteri saya. Bukan cerai lagi. Kamu bukan isteri saya. Berarti bukan isteri yang baik. Banyak ihtimal lagi. Maka cerai ni kena sebut direct. Cerai ataupun tolak. Ataupun perkataan yang boleh kita kata makna tolak. Tapi kena niat tu. Kalau dia tak niat, misalnya tengah balas, dia pegang tangan bini dia. Bini dia kata, lepas saya. Okey, beres. Lepas ni lepas tangan. Kau apa dia tak tahu situasi keadaan masa tu. Sebab tu cerai kena lafaz depan hakim. Bukan kata tidak sah. Hakim nak dengar dia mau cerai lagu mana. Takut dia mau ingat cerai dah, tak cerai lagi. Takut dia mau kata tak cerai padahal cerai dah. Jadi hakim nak dengar perkataan dia mau. Tu kelebihan juga kadang-kadang nikah di mahkamah, cerai di mahkamah tu maksud dia. Ni cerai kapung atas rumah, pergi cumik orang belakang rumah kita. Lagu mana yang hamba ngatuk lelaki hamba tak ada gini. Tak hak sebelah dia tak mengaji sekolah. Oh, tak boleh aku tu cerai dah. Oh, cerai dia pula cerai kelik rumah. Jangan pandai-pandai. Sebab tu kena pergi cari Tok Qadi tanya. Baru Tok Qadi putuskan. Lafaz ni sah. Jolo awak cerai. Baru sah. Jadi kena pergi jumpa Tok Qadi. Royak situasi pada masa tu. Tanya tok laki tu niat gapo dia. Hak tu gapo dia. Okey tu gapo dia. Adakah dikira tamak ninah jika badai terketar-ketar kesejukan kalau tunggu dalam dia segala anggota pun masih ketar-ketar lagi. Tu nak kata guano penyakit ketar, nak kata guano pak kisah demo kau gapo dia. Tu dikira tamak ninah. Sekalipun dak ketar-ketar. Ketar-ketar. Tak apa tu, tamak ninah lagi. Wallahu a'lam al-Fatihah. Hibat al-Mustafa kami mencari ilmu suci. Petunjuk hati berat ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi. Mengaji berbakti untuk umat sejati. Ribat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi. Ahli sunnah wal jamaah jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci.